Simak, sidang pendengar, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan, keizinan pada hari ini, hari Jumaat Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, untuk sama-sama kita berada dalam satu majlis ilmu sementara kita menanti waktu Jumaat yang akan tiba insya-Allah pada tengah hari nanti. Kita isikan ruang yang ada sedikit masa ini dengan sedikit kuliah ataupun tazkirah yang berkaitan dengan kitab Mukasyafatul Qulub, iaitu menyingkap hati menghampiri ilahi, oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita teruskan bacaan kitab ini dalam tajuk yang pertama, iaitu Al-Khawf, iaitu tajuk yang berkaitan dengan takut. Iaitu takutnya kepada Allah itu ialah dengan mempersiapkan diri kita untuk kita berjumpa dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan akan larangannya, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Imam Al-Ghazali menyatakan dalam kitab ini berkaitan dengan orang yang bijak. Orang yang bijak itu dari segi jasmaninya ialah orang yang sedikit akan makannya. Orang yang bijak dari segi rohnya iaitu sedikit akan dosanya. Dan orang yang selamat akan agamanya ialah orang yang selalu berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiga perkara asas dalam kehidupan manusia, iaitu untuk mengekalkan kesihatan, pastikan kita memakan dengan makanan yang sedikit. Untuk memastikan keselamatan ruhiyah, kita perlu untuk mengurangkan dosa-dosa yang kita lakukan. Dan untuk keselamatan agama, maka kita banyakkan berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang mukmin adalah orang yang takut kepada Allah dengan seluruh anggota badannya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Faqih Abu Lais bahawa tanda ketakutan kepada Allah itu dapat dilihat pada 7 perkara. Untuk membuktikan bahawa kita ini benar-benar takut pada Allah Subhanahu wa taala, kita boleh lihat dari segi 7 perkara yang kita boleh mengukur tahap takutnya kita pada Allah, ataupun dalam bahasa sekarang disebut indikator. Kita ada indikator yang membuktikan kita takut pada Allah. Yang pertamanya, lidahnya. Indikator yang pertama untuk membuktikan bahawa kita itu takut pada Allah, yang pertama kita jaga akan lidahnya, iaitu mencegahnya dari berkata benda yang dusta, mengumpat, memfitnah, menipu, dan dari perkataan yang tidak berguna. Sebaliknya ia disibukkan dengan zikrullah, membaca Quran, dan menghafal akan ilmu. Jadi yang pertama sekali untuk melihat sama ada kita itu takut ataupun tidaknya pada Allah, tengok lidah kita. Walaupun lidah dalam mulut kita itu lidah yang kecil, lidah yang nipis, lidah yang tidak tajam, tetapi lidah itu mampu untuk menjadi racun, dan lidah itu juga mampu untuk menjadi pisau yang cukup tajam. Maka jagalah akan lidah kita. Sebelum kita bercakap, kita fikir akan apa yang kita nak cakap. Fikir dulu sebelum bercakap, jangan lepas cakap baru nak fikir. Sebab tu orang Melayu selalu sebut, kerana pulut santan binasa.
kerana mulut badan binasa. Sebelum kita nak keluarkan apa jua bentuk percakapan, kita kena ada filter. Kena ada satu saringan yang mana kita menyaring dulu apa yang kita nak cakap. Dalam kepala kita ni kena saring dulu, sama ada aku nak keluarkan perkataan ini adalah baik ataupun aku nak keluarkan perkataan ini tidak baik. Maka disitulah kata Imam Al-Ghazali rahimahullah berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh Abu Lais. Yang pertama sekali, jangan kita bercakap dusta, jangan kita bercakap bohong, jangan kita bercakap benda-benda menipu dan sebagainya. Jaga mulut lidah kita. Jangan mengumpat. Ini antara benda yang sedap. Ada benda yang sedap. Kalau orang Kedah ni dia kata apa? Antara benda yang sedap ni kata kat orang. Yang keduanya makan peri. Yang tiganya naik gerek turun gon. Yang ni tak ada dalam hadis lah. Tapi orang Melayu kita ni, orang kampung, dia kata ini antara benda yang sedap. Makin kita kata kepada seseorang tu, makin banyak idea, bercambahan idea. Makin kita sebut seseorang akan keburukan dia, makin kita sebut makin seronok. Yang sejengkai akan jadi sehasta, yang sehasta akan jadi 1 kilometer. Dia akan panjang. Maka mengumpat ni suatu yang cukup seronok, tapi risiko dia, kita mengumpat akan seseorang itu, hukumnya adalah berdosa. Jaga lidah kita. Memfitnah, menipu, dan perkataan yang tak berguna, itu adalah antara perkara yang ada kaitan dengan lidah kita. Sebaliknya, lidah kita ni apa yang perlu kita banyakkan, perlu kita sibuk zikrullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Zikrullah ni tuan-tuan, apa yang kita buat, kita ingat pada Allah, itu nama dia zikrullah. Kita tengok pokok-pokok yang tinggi, macam mana buahnya yang cantik. Pokoknya tinggi, buahnya kecil. Pokoknya kecil, buahnya besar. Ini ciptaan Allah. Tuan-tuan pi tengok orang tanam temikai. Orang tanam temikai ni, dia punya pokok batang dia halui, tapi buah dia tu dia. Macam mana pokok halui tapi buah dia besar. Tuan-tuan pi tengok pokok jerin. Tuan-tuan pi tengok pokok jerin. Tuan-tuan pi tengok pokok petai. Pokoknya besar, buahnya halui. Ini mesti ada sebab dan keistimewaan dia. Allah Ta'ala cipta, maka kita sebutlah di situ, maka kita katalah di situ, alhamdulillah, ini adalah hasil ciptaan Allah. Itu juga nama dia zikrullah. Kita tengok lautan yang tak bertepi, luasnya lautan, banyak ikan dalam laut. Siapa yang nak bagi makan ikan tu? Kita yang kerja nelayan, kita yang nak pergi mengai, tiap-tiap hari kita pergi kaut bawa balik ikan, 1 lori, 1 tan, 2 tan. Banyak mana pun kita duk angkut ikan, ikan masih lagi banyak. Siapa bagi makan ikan tu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ini nama dia zikrullah. Kita tengok bukit bukau, gunung ganang yang cukup cantik dan indah sebagai pasak kepada bumi. Siapa yang cipta? Tafakkaru fi khalqillah. Fikir tentang apa yang Allah Ta'ala ciptakan. Maka di situ nama dia zikrullah. Tambahanlah kalau kita boleh bertasbih, bertahmid, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini lagilah pahala yang cukup besar. Gunakan lidah kita untuk sebut benda yang baik, dan gunakan juga untuk membaca Al-Quran. Setiap hari pastikan kita baca Quran. Tak boleh sampai 1 juzuk, mungkin kita baca separuh juzuk. Tak boleh mungkin kita baca 1 lai. Tak boleh kita baca separuh lai. Yang penting mulut dan lidah kita kena basahkan Al-Quran setiap hari, dibasahi dengan Al-Quran. Sebab tu ulama-ulama kita di Nusantara khususnya, bila mengaturkan
wirid-wirid selepas semayang. Wirid yang diatur selepas semayang itu adalah wirid yang mana adalah ayat Al-Quran. Amanar Rasul wa ilahukum syahidallah. Semua wirid yang ulama kita susun tadi ialah wirid yang mana wirid itu ialah ayat Al-Quran. Orang Melayu ni kalau duduk saya saja nak baca Quran ni, yang rajin lah, yang segan ni segan. Maka ulama susun lepas mayang hampa wirid lah. Sekurang-kurangnya setiap hari kita 5 waktu kita solat, 5 waktu kita ada baca Quran. Basahkan mulut lidah kita dengan Al-Quran. Dan juga menghafal-hafal ilmu. Hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih wa hijratu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Gunakan lidah kita ini untuk menghafal akan Al-Quran. Surah-surah yang ada dalam Al-Quran, hafailah 114 surah. Saya nak hafal hak banyak tak boleh ustaz, hafal hak pendek-pendek. Wadduha wal laili idza saja wal asr yasin. Hafailah. Saya tak boleh hafal yang panjang-panjang, hafal yang pendek-pendek. Tapi yasin saya hafal lah. Kalau yasin hafal baguslah. Tapi hafal ayat hak satu sajalah. Yasin. Okeylah, bolehlah juga pahala. Wal Quranil Hakim. Yasin tu nama Nabi. Nama Nabi antara nama-nama Nabi daripada Muhammad, Ahmad, Yasin, itu juga nama Nabi. Taha, itu juga nama Nabi. Muzammil juga nama Nabi. Nama Nabi ni banyak. Jadi bacalah Al-Quran. Jadi hafailah sedikit sebanyak yang ada kaitan dengan ilmu, hadis. Hafailah apa dalil-dalil Quran. Hafailah apa juga yang ada kaitan dengan ilmu. Jadi yang pertama sekali kata Imam Al-Ghazali yang disebutkan oleh Abu Al-Faqih Abu Lais, tanda kita takut pada Allah ni yang pertama sekali jaga lidah. Nampak macam senang nak jaga, tapi lidah ni cukup sukar tuan-tuan. Sebelum cakap orang tak tahu apa yang ada dalam diri kita. Lepas kita bercakap baru orang tahu. Sebelum cakap nampak macam cerdik, tapi bila cakap baru tahu kata kurang cerdik. Sebab tu bila nak bercakap ni tuan-tuan, kita kena nilai. Sebab orang nilai balik apa yang kita cakap. Orang nilai balik yang kita cakap. Tambahlah kalau kita cakap benda yang tak betul, benda yang tak baik, itulah prinsip yang ada dalam diri kita. Mulut lidah kita ni tuan-tuan, dia umpama macam apa nak sebut lah? Macam periuk lah. Dia punya tudung periuk tu mulut kita. Isi dalam periuk tu perut kita. Isi dalam periuk tu perut kita. Sebab tu orang masak gulai kambing, masa dia tak buka tudung tu, kita tak tahu kata gulai kambing. Duk rasa macam gulai ikan. Buka tudung, tengok tu dia kambing saja. Maknanya buka tudung tadi baru tahu itu kambing. Kita ingatkan gulai ayam, buka tengok gulai itik. Makna apa di sini? Macam itulah mulut lidah kita. Sebelum kita buka mulut, orang tak tahu apa dalam diri kita. Kita nak bercakap apa? Kita nak kata apa? Kita nak sebut apa? Tapi bila kita bercakap, setiap perkataan itu adalah merupakan gambaran apa yang ada dalam diri kita. Tambah-tambah kalau kita kawan dengan orang yang tak berapa baik, kita tahu mulut lidah yang tak baik itu sama dengan mulut lidah kita. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur may yukhaliduhu. Seseorang itu bergantung kepada siapa yang dia berkawan. Nak tengok diri kita, nak tengok keluarga kita, nak tengok anak kita, nak tengok siapakah dia, anak kita, tengok anak kita kawan dengan siapa. Kalau dia rajin berkawan dengan orang yang mulutnya cakap lebih kurang, orang Kedah sebut mulut apa Azam? Capui. Dia suka cakap dengan orang yang mulutnya capui.
Anak kita pun lebih kurang tu. Lepas tu dia akan cakap capui macam kawan dia. Tengok anak kita kawan dengan siapa, termasuk kita lah. Kalau kita suka kawan dengan orang yang passion dia macam tu, akhirnya kita akan jadi serupa macam dia. Mulut lidah, kelakuan, perangai dan sebagainya. Maka di situ yang pertama sekali, jaga lidah. Yang kedua, qalbunya. Ia mengeluarkan rasa permusuhan, dengki, hasad kepada teman dari qalbunya. Sebab hasad dapat menghapuskan kebaikan, sebagaimana sabda Nabi SAW, hasad memakan kebaikan seperti api yang membakar akan kayu bakar. Hasad termasuk penyakit berbahaya yang ada di dalam kalbu. Penyakit-penyakit kalbu itu tidak dapat diubati kecuali dengan ilmu dan amal. Kalbu ni hati lah kita sebut. Sebab tu kita selalu minta doa pada Allah, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang sentiasa membolak-bolak balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, kekalkan hati kami itu atas agamamu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Kan kita minta Allah jangan goncangkan kan hati-hati kita, sebab hati manusia ni dia boleh berubah. Hari ni macam lain, esok macam lain. Qalbun ni satu benda yang sentiasa muqallib. Mata sentiasa yang berputar, hati itu sentiasa berubah-ubah. Ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Yang kedua nak kata Imam Al-Ghazali, kena jaga hati kita. Sebab tu bila kita sebut tentang kitab tasawuf ni tuan-tuan, kan dulu kita dah sebut 2 tahun lepas saya baca kitab, kalau tuan-tuan masih ingat, Profesor Dr. Hamka, Tasawuf Moden. Kita dah habis dah kitab tu. Sama ada tuan-tuan ingat ke tuan-tuan tak ingat ke, kitab tu habis dah saya baca. Habis dah saya baca. Ada yang saya baca saya ingat, ada yang saya baca pun saya tak ingat. Tetapi yang saya paling ingat apa kata Profesor Dr. Hamka dalam kitab tasawuf dia, dunia ini umpama seekor ular. Dunia ini umpama seekor ular. Apa maksud dunia ini umpama seekor ular? Di dalam badan ular itu ada racun, dalam badan itu ada penawar. Maka menjadi pilihan kita, sama ada kita nak mengambil dunia itu satu yang berbentuk racun, dosa, kemungkaran, maksiat, ataupun kita nak ambil yang berbentuk pahala, ganjaran, sawab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dunia ini kita nak dosa boleh, kita nak pahala boleh. Macam tu lah ular, kita nak ambil racun pun boleh, nak ambil penawar pun boleh. Kalau silap pilih racun lah kita, silap pilih dosa lah kita. Sebab itu antara benda yang saya ingat yang disebut oleh Profesor Dr. Hamka dalam kitab Tasawuf Moden yang kita dah baca 3 tahun. Saya ingat kitab tu baru habis 3 tahun. Ni kita dah mula minggu lepas kitab baru Mukasyafatul Qulub juga yang ada kaitan dengan tasawuf. Makasihlah kepada yang bahagia Sahibul Fadilah Datuk Syekh Roslan kita. Dia sebut tengah hari ini, hari Jumaat, kita guna kitab yang mana kitab itu yang bentuk penyucian hati, tasawuf. Tasawuf ni satu bentuk ilmu yang mana kita nak menyuci hati kita, nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara tokoh yang hebat dalam Islam, ulama tasawuf, antara tokoh dia Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ini kitab yang kita duk baca ni. Kitab yang kita duk baca ni. Kan? 450504. 450504. Kalau kita tengok balik, saya pun kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa lah. Kan? Lahir betul pada tahun 450. 450 tahun. 450 tahun hijrah. Yang lahir. Hidup hanya 54 tahun. Hebat tuan-tuan, Imam Ghazali hidup 54 tahun tapi menghasilkan karya-karya kitab yang cukup berguna dan bermanfaat pada kita.
termasuk kitab Ihya Ulumuddin, antara kitab-kitab besar yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi yang kedua ni kata apa dalam Imam Ghazali dalam kitab ni? Yang keduanya nak menyucikan jiwa kita, nak menunjukkan bukti kita takut pada Allah, ialah kita kena jaga hati. Kerana hati itulah akan timbulnya perasaan permusuhan, dengki. Hati itulah yang mana menyebabkan kebaikan kita akan rosak. Yang mana hati itu yang menyebabkan berlakunya hasad, yang memakan kebaikan seperti api yang membakar akan kayu bakar. Hasad termasuk penyakit berbahaya di dalam hati. Penyakit kalbu itu tidak dapat diubati kecuali dengan ilmu dan dengan amal. Kecuali dengan ilmu dan juga dengan amal. Jadi jagalah hati kita. Ya muqallibal qulub, sabis qalbi ala dinik. Minta doa pada Allah. Jagalah hati kami ya Allah. Hati kami yang sentiasa berbolak-balik, sat-sat rajin, sat-sat segan buat ibadat, waktu rajin sungguh, waktu segan tak buat langsung. Jaga hati kita. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, sidang pendengar, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Jadi saya ingat takat itulah dulu tajuk perbahasan kita dalam kitab Mukasyafatul Qulub, untuk menyuci akan hati kita oleh Syekh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Moga ada manfaatnya. Kita sambung di minggu-minggu yang berikutnya, iaitu apa lagi yang disebut oleh Imam Al-Ghazali berkaitan dengan sifat-sifat orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Moga ada manfaatnya perkongsian kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.